Allah hisab segala amalan kita, segala perbuatan baik dan segala perbuatan tidak baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua kebaikan yang kita lakukan maka Allah akan perlihatkan, dan segala keburukan, kejahatan yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Jadi ni yang kedua yang paling ditakuti ketika hisab, kerana setiap amalan baik dan amalan buruk tu akan diperlihatkan oleh Allah SWT dan dilihat oleh semua yang ada ketika hisab tu, tuan-tuan. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Itu sebabnya minta sungguh-sungguh pada Allah supaya Allah SWT memasukkan kita dalam golongan mereka yang tidak dihisab. Kerana hisab tu sendirinya sakat ciri-ciri ataupun keadaan hisab tu sangat-sangat menakutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala yang kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang telah mengarang kitab Bidayatul Hidayah. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Thai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab Bidayatul Hidayah yang telah dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada bab yang ketiga, adab-adab berwuduk. Bab yang ketiga, adab-adab mengambil air sembahyang. Muka surat 35. Dan jangan engkau tinggalkan menyelati janggut yang tebal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Dan jangan engkau tinggalkan menyelati janggut yang tebal. Ni tuan-tuan, masih lagi perbincangan berkisar pada membasuh muka, membasuh wajah. Di antara anggota wuduk adalah muka, dan ketika kita membasuh muka tadi, Syekh menyambung lagi kata-kata beliau, dan jangan engkau tinggalkan menyelati janggut yang tebal. Jadi keadaan mengenai janggut ni tuan-tuan, dia ada disebut janggut tipis dan janggut tebal. Jambang dan janggut yang tipis dan juga yang tebal. Macam mana kita nak tahu janggut tipis dan janggut tebal? Disebut oleh para ulama, janggut yang tipis
tika mana kita dapat melihat kulit muka tadi. Pada janggut tadi masih lagi terang jelas kulit muka seseorang tadi, maka janggut tadi dikira janggut yang tipis. Maka janggut yang tipis ni tuan-tuan, wajib kita menyelati ataupun menyampaikan air pada wajah ataupun pada anggota muka tadi. Tetapi bila tika mana janggut tadi janggut tebal, macam mana kita nak kata janggut tu janggut yang tebal? Janggut yang tebal ni tuan-tuan, iaitu bila kita lihat wajah seseorang tadi, dia tidak didapati ataupun tak nampak kulit muka seseorang tersebut, maka ditutupi oleh janggut dia tadi, tak nampak kulit muka. Maka ketika itu tuan-tuan, diiktibar janggutnya itu janggut yang tebal, maka janggut yang tebal ini hukumnya sunat untuk hanya sekadar diselat-selat saja. Diselat-selati, ambil air, diselat-selat pada wajah, pada bahagian muka tadi, cukup hanya diselat saja. Tapi kalau katalah kulit muka tadi nampak dan tibar janggut tadi ataupun jambang tadi, jambang yang tipis, maka wajib kita sampaikan air pada kulit muka ataupun kulit wajah tadi. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan ikuti. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan ikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Basuhlah tanganmu bersama dengan dua siku sampai kepada pertengahan lenganmu, kerana perhiasan di dalam syurga itu sampai ke tempat basuhan wuduk. Dan bacalah olehmu ketika membasuh tanganmu yang kanan akan doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kirimu akan doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zahri. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau berikan kepada aku akan catatan amalanku dengan tangan kiriku, di tangan kiriku, ataupun engkau berikan kepada aku daripada sebelah belakangku. Ni dia. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan diikuti pula dengan membasuh tangan kiri. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua sikumu sampai kepada pertengahan lenganmu, kerana perhiasan di dalam syurga itu sampai ke tempat basuhan wuduk. Dan baca olehmu ketika membasuh tanganmu yang kanan akan doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kiri akan doa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau berikan kepada aku akan catatan amalanku dengan kiriku, di tangan kiriku, ataupun engkau berikan kepada aku daripada sebelah belakangku. Jadi tuan-tuan, Syekh meneruskan lagi kata-kata beliau. Setelah kita selesai basuh wajah muka tadi, anggota wuduk muka tadi, kemudian kita basuh dua tangan. Ketika kita basuh dua tangan ni tuan-tuan, tangan ni, tangan kanan dan juga tangan kiri. Dimula dengan tangan kanan, Syekh kata, dan daripada tangan kanan tadi, batasnya sehingga siku. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah SWT sebut secara jelas tentang membasuh tangan, daripada tangan kemudian sehinggalah ke siku. Kemudian adabnya dilebihkan 3 pergelangan. Maksud pergelangan di antara siku dengan bahu duduk tengah-tengah. Dilebihkan
Kalau dibicarakan dalam aspek fiqh, ulama Syafi'i melebihkan daripada batas kerana menjaga dan memelihara batas, takut batas tadi tidak sempurna, maka disunatkan lebih. Tetapi dalam kacamata tasawuf dilebihkan tadi supaya tuan-tuan besok di akhirat Allah akan pakaikan pakaian syurga ataupun perhiasan syurga, sehinggalah di mana tempat berhentinya ataupun batas wuduk yang kita basuh tadi. Dua keadaan. Itu sebabnya dilebih. Tetapi lebih pun tuan-tuan hanya sekadar untuk melepasi batasan ataupun melepasi penjagaan dan pemeliharaan batasan tersebut kerana ditakuti takut tak sempurna batas tadi, maka dilebihkan. Dan lebihkan tu pun tuan-tuan jangan sampai berlebihan kerana dikhawatiri akan jatuh kepada membazir. Kemungkinan boleh jatuh hukum makruh ataupun jatuh kepada hukum haram. Jadi jangan kita, bila kita dengar kita ngaji, kita dengar bahawa besok Allah akan pakaikan perhiasan syurga sehingga di mana kita letak batas tadi. Jadi walaupun sedemikian, jangan kita rasakan terus kita lebih sampai ke bahu ataupun lebih daripada tu, tak berlebihan daripada batas yang telah ditetapkan, maka kemungkinan jatuh kepada makruh dan boleh jatuh kepada haram. Kerana apa? Kerana dikhawatiri membazir. Jadi dimulai dengan tangan kanan, kemudian diikuti dengan tangan kiri. Jadi ketika kita membasuh tangan kanan tadi tuan-tuan, lalu kita baca doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat nanti di tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kita minta pada Allah bila masa ketika kita basuh tangan kanan tadi, maka ketika itu doa minta pada Allah supaya Allah jadikan tangan kanan kita ini tangan yang menerima buku catatan amalan. Dan juga kita minta pada Allah SWT supaya Allah mudahkan urusan hisab. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila Allah datangkan buku catatan amalan kita daripada sebelah kanan, depan dan diterima oleh tangan kanan, maka itu tanda-tanda orang penghuni ahli syurga. Itu sebab kita minta supaya Allah SWT datangkan buku catatan amalan kita itu daripada depan, sebelah kanan dan diterima oleh tangan kanan, kerana itu tanda-tanda bagi penghuni syurga. Kemudian kita minta supaya Allah hisabkan kita hisab yang mudah. Kerana ciri-ciri hisab besok di akhirat ni tuan-tuan, ya Allah Ta'ala sebut inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami mereka kembali, dan kemudian sesungguhnya kewajipan ke atas kami menghisab mereka itu. Jadi besok di akhirat, di antara situasi keadaan yang kita akan lalui nanti tuan-tuan, iaitu hisab. Jadi hisab ni tuan-tuan, ada golongan yang dihisab, ada golongan yang tidak dihisab. Nabi SAW sebut ada 70,000 orang yang mana dia terlepas daripada hisab. Dan kita minta sangat-sangat supaya Allah SWT memasukkan kita dalam golongan 70,000 orang yang terlepas daripada hisab. Kerana apa tuan-tuan? Ciri hisab ni pertamanya sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat terseksa. Pertama, seksa disebut oleh para ulama, terseksanya hisab ini disebabkan menunggu. Hisab tu, menunggu hisab tu saja tuan-tuan dah sangat-sangat menyakitkan. Itu satu. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan, besok hisab ni Allah hisab segala amalan kita, segala perbuatan baik dan segala perbuatan tidak baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua kebaikan yang kita lakukan maka Allah akan perlihatkan, dan segala keburukan, kejahatan yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Jadi ni yang kedua yang paling ditakuti ketika hisab,
kerana setiap amalan baik dan amalan buruk tu akan diperlihatkan oleh Allah SWT dan dilihat oleh semua yang ada ketika hisab tu, tuan-tuan. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Itu sebabnya minta sungguh-sungguh pada Allah supaya Allah SWT memasukkan kita dalam golongan mereka yang tidak dihisab. Kerana hisab tu sendirinya sakat ciri-ciri ataupun keadaan hisab tu sangat-sangat menakutkan. Kemudian Syekh menyambung lagi, dan baca olehmu ketika membasuh tangan kirimu akan doa Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zahri. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau berikan kepada aku akan catatan amalanku di tangan kiriku, ataupun engkau berikan kepada aku daripada sebelah belakang. Ini sebaliknya. Kalau Allah SWT datangkan sebelah depan, kemudian diberikan daripada pihak tangan kanan menerima, maka itu ciri-ciri ahli syurga. Tapi kalau Allah SWT datangkan buku amalan, catatan amalan kita tadi daripada sebelah belakang, daripada pihak kiri dan diterima oleh tangan kiri, maka itu adalah tanda-tanda ahli neraka. Sebab dalam doa ni tuan-tuan kita minta supaya Allah SWT datangkan buku catatan amalan kita ni daripada sebelah depan, jangan datangkan daripada sebelah belakang. Diberi pada tangan kanan, jangan diberi daripada tangan sebelah kiri. Kemudian sapulah kepalamu. Syekh sambung lagi. Kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepalamu dengan sapuan, iaitu dengan membasuhkan kedua tanganmu, lalu engkau temukan hujung jari kedua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bahagian hadapan kepalamu. Kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Kemudian engkau kembalikan semula kedua tanganmu itu ke hadapan. Ini baru dikira satu kali sapuan. Maka engkau buat seperti ini 3 kali dan baca olehmu ketika menyapu kepalamu itu, Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilli arshik yawma la zilla illa zalluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nari. Artinya, ya Allah, liputilah akan daku rahmatmu dan turunkanlah kepada aku akan berkatmu, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naunganmu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau, kemudian sapulah kepalamu, kemudian sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepalamu dengan sapuan, iaitu dengan membasuhkan kedua tanganmu, lalu engkau temukan hujung jari-jari kedua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bahagian hadapan kepalamu. Kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Kemudian engkau kembalikan semula kedua tanganmu itu ke hadapan. Dan ini baru dikira 1 kali sapuan, maka engkau buat seperti ini 3 kali dan engkau baca olehmu ketika menyapu kepalamu itu, Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilli arshik yawma la zilla illa zilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu dan turunkanlah kepada aku akan berkatmu, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naunganmu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Jadi tuan-tuan, setelah kita selesai basuh muka, kemudian kita basuh 2 tangan, dimulai dengan tangan kanan, kemudian diikuti dengan tangan kiri, kemudian kita basuh kepala. Di sini Syekh menyebutkan secara terperinci macam mana kita nak basuh kepala.
Jadi kepala tadi dibasuh tuan-tuan, Syekh kata apa? Dengan kita basuh tangan. Kita basuh, letak tangan kita di bawah air. Kalau di bawah kepala paip, kalau guna kepala paip, kalau tak guna kepala paip, kita guna kolah. Jadi ambil air di kolah tadi, tangan tadi dibasuhkan tuan-tuan, kemudian diletakkan pada atas kepala depan. Ditemukan hujung jari tadi, diletakkan di sebelah depan, kemudian ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang tuan-tuan, jangan diangkat, kemudian tolak semula ke depan. Diletak, kemudian tarikkan ke belakang, kemudian tolak semula ke depan, baru dikira satu. Ni hukumnya sunat. Kenapa tuan-tuan? Dalam mazhab Syafi'i, sebahagian kepala itu wajib, sebahagian. Kita ambil sebahagian air, sikit air dibasuhkan pada hujung jari kita, diletak. Ini sebahagian. Maknanya sepertiga, setidak-tidaknya sepertiga kepala tadi. Sudah cukup memadai untuk dikatakan melepasi wajib membasuh sebahagian kepala. Dah lepas. Tapi hukum sunat, iaitu kita ambil dua tangan kita, kemudian disatukan, dia letak atas kepala, disatukan jari tadi. Pertemukan dua jari tadi, kemudian tuan-tuan ditolak ke belakang, kemudian ditolak semula kembali ke depan tuan-tuan. Itu dikira hukumnya sunat. Sunat dan juga sunnah. Sunat dan juga sunnah Nabi SAW. Kemudian dia ambil lagi air tadi. Ambil air tadi, dia letak lagi tuan-tuan, kemudian ditolak ke belakang, kemudian tolak semula ke depan. Kemudian dia ambil lagi air, tolak lagi ke belakang, kemudian tolak semula ke depan, barulah dikira 3 kali. Di mana dalam mengambil wuduk bertiga-tiga, itu hukumnya sunat. Basuh sebahagian kepala melepasi wajib. Tapi kalau kita basuh seluruh kepala, makanya hukumnya sunat. Dalam mazhab Maliki wajib. Membasuh seluruh kepala dalam mazhab Maliki hukumnya wajib. Jadi dia letak di depan balik, hukumnya wajib. Dalam mazhab Syafi'i cukup hanya sebahagian. Tapi kalau kita sapu seluruh, maka mendapat hukum sunat. Tapi bila bertiga-tiga, buat 3 kali, maka ketika tu dapat hukum sunat menyeluruh dan juga dapat pahala sunat bertiga-tiga. Itu dalam basuh kepala. Kemudian tuan-tuan, ketika kita basuh kepala tadi, baca doa, Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillini tahta zilla arshik yawma la zilla illa zilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu. Pertama sekali ketika kita basuh kepala tadi, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah liputi kita dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya menyeluruh kehidupan kita ni, kita minta supaya duduk dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud rahmat tuan-tuan? Kasih sayang. Sebab kita ni kalau hidup berjalan tanpa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada nilai, tidak ada erti hidup. Macam biasa yang kita sebut, ketika orang cinta ni tuan-tuan, kalau tak ada awak siapalah saya. Azan Bismillah. Kalau tak ada awak siapalah saya, tak gunalah kehidupan saya. Itu selalu kita letak sama makhluk. Selalu kita katakan sedemikian pada makhluk, pada pasangan kita, pada orang yang kita cinta, orang yang kita sayang. Padahal kata-kata itu tuan-tuan sepatut kita letakkan pada Allah. Kerana kalau Allah tak pandang kita dengan pandangan kasih sayang tuan-tuan, maka hidup kita di dunia ni tak ada erti, tak ada nilai, tak guna. Itu di dunia, di akhirat apatah lagi. Kerana hidup kita ni tuan-tuan, disebut oleh Syekh Yusuf Qardawi, daripada mula kita bangun sampai kita tidur semula, daripada kita lahir sampailah kita mati tuan-tuan. Kalau katalah kita berjalan tanpa mengharap pandangan kasih sayang Allah dan juga datangnya pandangan Allah dengan penuh kasih sayang ke atas kita, maka apa yang kita lakukan tidak ada nilai yang sana. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi hidup kita ni tuan-tuan, kita berjalan dalam keadaan mengharapkan kasih sayang Allah.
mengharapkan kasih sayang Allah dan datangnya kasih sayang Allah SWT ke atas kita. Jadi kalau katalah kita berjalan atas dunia Allah, hidup yang kita jalani ni tuan-tuan, tidak datangnya kasih sayang Allah, tidak adanya kasih sayang Allah, maka tidak ada nilai. Tak ada guna. Kalau bahasa kita tuan-tuan, tak ada guna kita hidup atas dunia ni. Sebab hidup kita ni bukan hanya sekadar di atas dunia ataupun berlongkat dunia ataupun mati besok habis gitu saja, tidak. Kita ni ada keterikatan hidup di antara dunia dengan akhirat. Selepas daripada kematian, ada satu lagi kehidupan dipanggil akhirat. Dan kehidupan akhirat ini Allah Ta'ala sendiri sebut khalidina fiha abada, kekal, bersifat kekal. Dan hidup di dunia ni tuan-tuan sementara, tapi walaupun bersifat sementara hidup atas dunia ni, di sini jugalah yang menjadi kayu ukur bagaimana kehidupan kita besok di akhirat Allah SWT. Jadi kalau berjalan atas dunia yang sementara ni tuan-tuan, dalam keadaan kita tidak menggapai keberkatan, tidak gapai rahmat kasih sayang Allah, berjalan atas kehendak kita sendiri, tidak mengikut aturan ataupun garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang menjadi sebab untuk datangnya kasih sayang Allah, maka rugi kita besok di akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairu wa abqa, dan bermula akhirat itu dia lebih kekal dan lebih baik. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu sifat akhirat. Jadi itu sebabnya apa sekalipun yang kita lakukan di atas muka bumi ini tuan-tuan, kehidupan yang kita jalani ni kena letak dalam mindset kita ataupun dalam benak kita, tujuan kita kena letakkan, kita lakukan ni tidak lain kerana mengharapkan Allah sayang kita, Allah suka kita, Allah redha kita. Sebab dalam doa ni Syekh meletakkan doa, liputilah aku dengan rahmatmu dan turunkanlah kepada aku akan berkatmu. Penting berkat. Dan hidup atas dunia tuan-tuan, penting tak berkat? Penting. Apa yang dikatakan berkat? Berkat ni tuan-tuan ziyadatul khair. Sikit tapi banyak. Ziyadatul khair, banyak yang lebih. Itu maksud dia, banyak lebih. Macam mana tuan-tuan? Apa yang dikatakan ziyadatul khair? Kebaikan yang lebih. Yang dikatakan berkat ataupun ziyadatul khair ni tuan-tuan, kebaikan yang lebih ni dia dapat sikit tapi cukup. Dia dapat sikit tapi cukup. Contohnya tuan-tuan, saya datang dua kisah, dua manusia yang berbeza kehidupan cara hidup dia, dan satu berkat, satu tak berkat. Yang berkat ni tuan-tuan, hidup suami isteri. Seorang abang ni dia hidup suami isteri. Ni cerita kisah, dua-dua kisah benar. Dia ada isteri, dia ada 7 orang anak. 7 orang anak ni tuan-tuan, semuanya dalam keadaan membesar. 5 orang anak dia ni, cerita ni tuan-tuan lebih kurang dalam 20 tahun lepas. Ni kisah 20 tahun lepas. 5 orang anak dia tu tuan-tuan hafal Quran. Kemudian tuan-tuan, kelima-lima tu masuk universiti. Tapi abang ni tuan-tuan, kerjanya hanya tukang kebun sekolah saja. Kerjanya tukang kebun sekolah. Waktu tu gaji dia 900. Gaji 900, kerja tukang kebun sekolah. Isteri hanya duduk rumah, mengajar ngaji. Tapi dia boleh dengan 900 duit tadi, dia boleh besarkan anak-anak dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang dikatakan ziyadatul khair, berkat. Dan satu lagi cerita tuan-tuan, ada seorang sahabat ni, mak dia mati. Dia 2 beradik. Hidup dia 2 beradik, mak dia mati. Jadi bila mak dia mati, mak dia tinggalkan harta pusaka, harta peninggalan yang telah tak disebut harta pusaka, disebut harta peninggalan. Sebab dah dibagi waktu hidup lagi. Jadi bila dia mati saja, mak dia mati, maka dia akan dapat, seorang tuan-tuan dapat 2.5 juta. Seorang dapat 2.5 juta. Dua-dua beradik 5 juta. Jadi mak dia mati saja dapat 2.5 juta. Bila dapat 2.5 juta tadi tuan-tuan, bapak dia tak dapat. Bapak dia tu tak dapat. Kenapa bapak dia tak dapat? Ni orang lelaki. Tapi patut tanya orang perempuan. Orang perempuan tahu kenapa dia tak bagi harta kat lelaki.
Kenapa bapak dia tak dapat? Sebab bapak dia ada istilah lain. Jadi tak dapat. Bila tak dapat tuan-tuan, nak jadi waktu duit tadi dapat, anak dia dapat duit tadi, tahun tu tuan-tuan, tahun dipanggil inflasi, inflasi. Ekonomi jatuh. Jadi bapak dia di antara orang yang diisytiharkan muflis. Bank negara isytihar muflis. Cuba bayang kalau isteri saja ada duit 5 juta, suami berapa juta tuan-tuan. Tapi nak cerita tahun tu, tahun kejatuhan ekonomi sehinggakan bapak dia di antara orang yang diisytihar muflis. Jadi bila diisytihar muflis, dia minta duit sikit ke anak dia. Supaya anak dia boleh pump balik dia punya bisnes untuk naik semula. Jadi anak kata tak, mama tak bagi duit tu. Jadi minta cara elok tak nak bagi tuan-tuan, bapak tadi filekan kat mahkamah harta sepencarian. Bila difilekan ke mahkamah kalah sebab harta tadi tuan-tuan sudah dibagi sebelum mak tadi mati. Jadi tak boleh nak buat tuntutan. Jadi bila buat cara kedua pun tak dapat juga tuan-tuan, difilekan sekali lagi di mahkamah tidak mengaku anak. Tidak mengaku anak. Cuba bayangkan, file tak mengaku anak. Anak tadi pun ketegak juga. Jadi akhirnya tuan-tuan bila tak mengaku anak, anak tadi sahabat ni tuan-tuan dapat je 25 juta hilang. Dia dapat je duit tu tuan-tuan hilang. Sekejap kami jumpa dia dekat negara ni, sekejap kami jumpa dekat negara ni, sekejap ada dekat negara ni, dia pusing dunia. Duit tu tuan-tuan tak sampai 2 tahun, bank negara isytiharkan anak tadi muflis. 2.5 juta tu tuan-tuan tak sampai 2 tahun, bank negara isytiharkan dia pula muflis. Cuba bayangkan, satu cerita dengan gaji 900 boleh besarkan 7 anak, 5 orang hafal Quran, 5 orang masuk universiti tuan-tuan dengan duit 900. Dengan duit 2.5 juta, 2 tahun tak cukup, 2 tahun tuan-tuan habis bank isytihar muflis lagi tuan-tuan, habis bankrupt. Ketika tu tuan-tuan, cuba bayang, ini perbezaan di antara barakah dengan tidak barakah. Seingat saya dulu kecil-kecil, mak sering-sering sebut tentang barakah, pentingnya penekanan barakah. Kita patut tuan-tuan, dan benda tu saya yakin hari ini dah hilang. Hari ini masyarakat kita tak ada lagi memberikan penekanan kepada anak-anak kehidupan tentang barakah. Hari ini masyarakat kita lebih memberikan penekanan tentang material, apa yang dia nampak jelas. Kalau gaji dia 10,000, 10,000 dia nampak. Kalau kata duit dia RM10 tuan-tuan, yang dia nampak, kalau dia bagi orang RM5, duit dia tinggal RM5. Kalau dia bagi orang RM10, dia ada RM10, dia bagi orang RM10, duit dah tak ada. Yang dia nampak tu, dia tak nampak ziyadatul khair, dia tak nampak keberkatan tadi. Sebabnya tuan-tuan, untuk mendapatkan keberkatan yang disebut oleh para ulama, pertama sekali kena berjalan mengikut syariat Allah, ikut kehendak Allah. Baik daripada segi ibadah kita, ketaatan kita, sampailah kepada harta kita, ke mana kita bawa. Maka kita perlu bawa mengikut acuan Allah SWT. Dengan mengikut acuan Allah tadi, disitulah akan datang ziyadatul khair, ataupun dipanggil berkat tadi. Dan naungilah aku di bawah naungan arash, arashmu di hari yang tiada ada naungan kecuali hanya naunganmu. Jadi besok tuan-tuan, bila kita tiupan sangkakala yang kedua, ni cerita dia panjang. Tiupan sangkakala kedua tuan-tuan, maka Allah bangkitkan manusia. Bila selesai tiupan sangkakala pertama, habis je tiupan sangkakala pertama tuan-tuan, habis. Dah tak ada yang tinggal lagi lah. Dengan malaikat-malaikat yang tiup sangkakala tadi pun tuan-tuan, habis semua sekali. Jadi bila selesai tu, habis semua sekali, yang mencabut nyawa ketika tu yang terakhir adalah malaikat Israel sendiri. Dia cabut nyawa dia sendiri. Kemudian tuan-tuan, selesai daripada mati semua sekali, dah tak ada yang tinggal, tak ada makhluk, hanya yang tinggal, yang kekal hanya Allah. Lalu Allah pula bangkitkan 4 orang malaikat. Dibangkitkan 4 orang malaikat, Jibril, Israfil, Mikail, satu lagi saya tak ingat. Jadi 4 orang malaikat ni tuan-tuan, Allah perintahkan supaya membuat persediaan syurga, persediaan neraka, kemudian masuk semula ke syurga, membuat persiapan untuk kebangkitan Nabi SAW, lalu turun ke bumi. Dipendekkan cerita lah ni. Jumpa Nabi SAW, lalu Nabi bangkit. Bila bangkit je Nabi, diketukkan sekali lagi, dibangkitkan lagi 2 orang, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang mengiring Nabi SAW. Kemudian diberikan pakaian syurga, kemudian diberikan panji-panji, dan mereka dibawa oleh 3 orang malaikat tadi dengan menaiki Nabi SAW, dan juga 2 orang sahabat tadi naik
Burak pergi ke Palestin. Bila sampai je Palestin, baru Allah SWT perintahkan untuk tiupan sangkakala kedua. Bila tiupan sangkakala kedua, ketika tu manusia bangkit. Bila bangkit saja manusia tadi, waktu itulah tuan-tuan, terjadinya keadaan akhirat yang sebenar, yang mana Nabi SAW gambarkan akhirat. Di antara yang Nabi sebut iaitu akhirat itu keadaan matahari sejengkal daripada kepala. Maknanya tak ada naungan langsung. Kalau kita hari ni tuan-tuan mungkin ada topi, mungkin ada kopiah, mungkin ada serban dan sebagainya, mungkin ada atap, ada pohon dan sebagainya. Esok akhirat tidak ada. Nabi kata tidak ada sebarang naungan, maka matahari itu hanya sejengkal saja daripada kepala kamu. Maknanya dekatnya, panasnya, teriknya neraka api daripada matahari tersebut. Maka ketika itu tuan-tuan, yang ada naungan hanya arasy Allah. Hanya ada arasy Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi arasy Allah ni tuan-tuan yang mendapat naungan 7 golongan. 7 golongan yang mendapat duduk bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni. Siapa tuan-tuan? Di antaranya mereka yang duduk dalam keadaan hatinya dekat dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tengok masjid dia tuan-tuan rasa seronok nak semayang dekat masjid, solat berjemaah tak pernah tinggal. Orang yang dekat hati dekat masjid ni tuan-tuan, maka dia di antara golongan yang mendapat duduk bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya lagi mereka yang bersaudara, di antara lelaki dengan lelaki yang bersaudara, dalam keadaan dia bertemu kerana Allah, dia berpisah juga kerana Allah. Begitu juga di antara lagi iaitu orang yang bersedekah. Dia bersedekah tuan-tuan dalam keadaan tangan kanan yang memberi dan tangan kiri tidak mengetahui. 4 lagi tuan-tuan cari. Dia dengar seronok, cari lah. Balik cari tuan-tuan. 7 golongan Nabi SAW sebut. Yang kita harapkan kita termasuk salah satu daripada golongan tersebut yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Jadi dalam ketika kita basuh kepala tadi tuan-tuan, kita minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala lindung rambut kita dan juga kulit kepala kita daripada sentuhan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk ketaatan pengabdian pada Allah SWT. Semoga kita baik di dunia, baik di akhirat, pasangan kita, anak keturunan kita seluruhnya. Lebih-lebih lagi dalam bulan Rejab ni tuan-tuan, jangan putus-putus kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Minta Allah Ta'ala berkati kita dalam bulan Rejab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kita, ketemukan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, pasangan kita, keturunan kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat Allah SWT. Wallahu Ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan satu. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.